kelas. Okey, saya tengok dah ada 11, tolak saya 2, so dah ada 9 orang. Sepatutnya ada berapa? Kelas awak 16 kan? Cikgu 16. So, tak apalah. So yang 16 tu mungkin macam biasa lah, pelajar yang sama. Ada Ain Farihah kat dalam ni? Tiada kan? Naim dah masuk belum? Naim. Okay, so tak apalah. So saya report saja kita punya kelas ni. Okay, so Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kelas. Okay, hari ni kita akan sambung kepada subtopik yang hari tu lah. Sambung saja, saya akan masuk peruntukan hutang ragu. So dalam soalan nombor 2 dan juga nombor 3 yang saya minta awak buat itu ada bahagian PHR, betul? Ya ke tidak? Ada bahagian PHR ke tidak? Awak boleh dengar tak suara saya? Dengar cikgu. Lepas tu di manakah respon awak? Ke jenis join Google Meet tapi lepas tu jalan? Tinggal, lepas tu main handphone, main game macam tu. Kalau awak buat macam tu, nasihat saya tak payah masuk kelas terus pun tak apalah. Tak payah buzzerkan data awak, tengok saja saya punya upload dalam YouTube. Itu je. Saya pun tak sakit hati, awak pun tak buang masa. So untuk hari ni kita sambung. So sebelum kita sambung, saya nak minta Dinial tolong bacakan doa, boleh? Boleh cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alaina himmataka wa insra alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahalazim. Okey, saya minta maaf, saya tak perasan mic tu tertutup, saya cakap seorang rupanya. Okey, so boleh repeat soalan awak, modul awak soalan nombor 2. Okey, saya nak tanya soalan nombor 2 dah settle ke belum? Dah buat ni. Awak tahu tak tadi saya buat apa? Saya membebaskan seorang, saya marah awak. Rupanya saya yang mic. Okey, so untuk soalan nombor 2, awak dah settlekan kecuali soalan nombor 2 Roman, betul? Mewujudkan peruntukan hutang ragu sebanyak 8% atas akaun belum terima tu awak tak buat kan? Okey, so saya ajar dulu. Okey, saya ajar dulu awak peruntukan hutang ragu. So awak boleh refer lah nota berkaitan dengan peruntukan hutang ragu. Which one? Okey, Nina. Okey, yang ini. Okey, awak boleh tengok awak punya modul muka surat 144. Okey, so muka surat 144. Saya kecilkan dulu. Okey, boleh tengok awak punya modul. Okey, yang ini. 144. Okey, so sebelum ni awak dah belajar tentang perarasan ekonominal. So ekonominal tu adalah perarasan yang berkaitan dengan hasil dengan belanja. Okey, awak dah belajar kalau terlebih bayar apa namanya prabayar.
belanja prabayar. Kalau terkurang bayar namanya belanja belum bayar. Kalau hasil terlebih terima, hasil belum terperoleh dan hasil yang kita tak terima ataupun terima tak cukup, kita panggil hasil belum terima. So itu pelarasan akaun nominal. Yang kedua yang awak dah belajar adalah tentang susut nilai. Susut nilai itu saya dah ajar sebelum ni. Kita ada tiga kaedah sebenarnya, cuma dalam contoh awak ni dia bagi dua saja, iaitu kaedah baki berkurangan dan juga atas kos. Atas kos tu maksudnya awak akan kira direct, kalau baki berkurangan awak kena tolak dulu dengan susut nilai terkumpul yang ada. Okay, and then sekarang ni yang ketiga kita nak masuk tentang pelarasan akaun hutang lapuk, akaun hutang lapuk terpulih dan juga akaun peruntukan hutang ragu. So pertama sekali awak kena faham, akaun hutang lapuk ini adalah belanja. Okay, ini adalah kategori belanja. Okay, hutang lapuk terpulih ini adalah hasil. Okay, dan akaun peruntukan hutang ragu ini adalah catatan kontra. Catatan kontra kepada apa? Kepada ABT, iaitu akaun belum terima. So kita tengok maksud dia yang pertama, okey, hutang lapuk. Dia kata hutang lapuk adalah hutang yang tidak dapat dikutip daripada akaun belum terima. Akaun belum terima ini adalah pembeli kita lah, pelanggan kita yang membeli secara hutang. Okey, akan berlaku apabila kita punya pembeli tadi tu akaun belum terima ini tidak mampu untuk membayar hutang. Mungkin dia tak ada duit yang cukup. Okay, and then tidak dapat dikesan ataupun menghilangkan diri, tiba-tiba je hilang. Kita call tak dapat, kita pergi kedai dia, pergi rumah dia pun tak jumpa. Okay, and then dia meninggal dunia ataupun perniagaan dia tu dah muflis ataupun bankrupt. Okay, ceritanya, okay, ini kita punya ABT. Ni ABT kita, okay, so kita adalah kedai. Okay, so maksudnya kat sini, okay, yang ini ni si A ni, dia beli dengan kita secara kredit, secara hutang. Tapi bila dia ada hutang 30,000 contohnya. Okay, tapi dia tak bayar, dia kan beli secara hutang. So bila tiba masanya dia kena bayar hutang, dia tak dapat bayar. Kita dah cari, kita dah call, kita dah email semua, dia tak respon. So kita akan declare dia punya hutang 30,000 ni sebagai hutang lapuk. Sebab tu kita anggap hutang lapuk sebagai belanja. Okay, and then catatan belanja di dalam akaun untung rugi lah, sebab belanja berada dekat akaun untung rugi. Okay, seterusnya untuk hutang lapuk ni boleh faham tak apa maksud hutang lapuk tu? Boleh. Ayat mudah dia adalah hutang yang tidak dapat dikutip daripada ABT. Itu saja. Okay, and then hutang lapuk terpulih ni tadi, okay, tadi kan 30,000 ni kita dah declare sebagai hutang lapuk kan sebab tak dapat kutip, betul? Betul ke tidak? Betul. Okay, tiba-tiba si A ni datang balik jumpa kita, dia bagi tahu yang hutang dia yang 30,000 tahun lepas tu dia nak bayar. Dulu tahun lepas kita dah declare sebagai hutang lapuk, tahun ni dia datang semula, dia jumpa sendiri dengan kita, dia kata dia dah ada duit, dia nak bayar. So itu kita akan declare sebagai hutang lapuk terpulih. Maksudnya yang kita dah jadikan hutang lapuk terpulih tu maksudnya kita terimalah. So kalau daripada ayat buku dia akan tulis hutang yang pada awalnya telah dihapuskan. Macam tadi kita dah hapuskan sebagai hutang lapuk. Okey, dan direkodkan sebagai hutang lapuk, tetapi dijelaskan semula oleh akaun belum terima. So itu merupakan hasil lah sebab kita terima duit tu. So itu kita akan rekod dekat akaun untung rugi. Okay, so itu adalah hutang lapuk terpulih dan yang terakhir adalah peruntukan hutang ragu. Okey, peruntukan hutang ragu ni yang awak kena faham, dia adalah anggaran, amount yang tidak dapat dikutip daripada akaun belum terima. Akaun belum terima awak tahu kan, orang yang membeli dengan kita secara hutang ataupun kita panggil penghutang. Okey, peruntukan hutang ragu, PHR ni adalah peruntukan hutang ragu, singkatan dia, akan mengurangkan jumlah akaun belum terima dalam penyata kedudukan kewangan. Sebab apa? Sebab dia merupakan catatan kontra. Okey, bila awak berniaga, okey, untuk tahun pertama lah, contohlah 2021 adalah tahun pertama awak berniaga. Okey, daripada tahun 2021 ni awak perasan sebanyak 3% daripada jumlah penghutang awak tu tak dapat bayar hutang. Okey, so untuk tahun kedua 2022, so awak buat anggaran lah. Okey, kalau tahun lepas 3% tak dapat, so mungkin tahun ni 4%, macam itulah. So kisahnya peruntukan hutang ragu ini adalah anggaran. Anggaran yang awak sendiri buat berdasarkan kepada keadaan sebelum. Awak boleh buat anggaran lah berapa jumlah hutang yang tidak dapat dikutip.
Yang tu awak boleh faham tak? Peruntukan hutang ragu tu adalah anggaran saja. Dia boleh jadi betul, dia boleh jadi tak betul. Boleh So nama pun anggaran. Mungkin awak anggarkan tahun ni yang tak dapat kutip tu mungkin 2% saja. Tapi yang sebenar tiba-tiba 3%. So kena buat adjustment lah. So ini yang kita nak tengok. Okay, so dekat sini dia mention peruntukan hutang ragu ni. Okay, kalau nilai dia bertambah, dia merupakan pertambahan hutang ragu. So dia merupakan belanja. Kalau dia berkurang, okay, dia merupakan nama dia pengurangan hutang ragu, dia merupakan hasil. Okay, kalau dekat sini tak faham, contohnya macam ni. Okay, contoh 2021, kita anggarkan 3% tak dapat daripada jumlah dia 10,000. 3% daripada 10,000 berapa nilai dia? Berapa? Kalau 3%. Ini anggaran. 300 Cuba siapa 3,000. 3,000 kau biar betul. Bukan 30%. 3%. 300. 300 kan? 300 kan? 300. Ya, 300 celah mana buat 3,000. So 300 saja tak dapat kutip. Ini yang awak anggarkan. Okey, ini yang pertama. Okay, and then akhir tahun tu awak kata sebenarnya PHR ni kita kena selaraskan. Selaraskan tu maksudnya awak kena buat adjustment lah, kena kira semula. Okay, sebenarnya PHR kita contoh adalah 4% sebenarnya yang tak dapat dikutip. So daripada 4% daripada 10,000 berapa ratus? 400, betul? Betul tak? Betul. Okey. So sekarang ni awak nampak tak daripada RM300 menjadi kepada nilai dia berapa tu? 400. Bertambah ke berkurang? Tambah. Daripada 300 bertambah menjadi 300. Ini beza dia bertambah. So bila dia bertambah namanya adalah pertambahan hutang ragu. So dia merupakan belanja. Sebab tadi cikgu mention peruntukan hutang ragu itu merupakan anggaran hutang yang tak dapat dikutip. Kita anggarkan 300 je tak dapat kutip, rupa-rupanya 400. So maksudnya jumlah kita rugi tu lebih banyak. So dia merupakan belanja lah. Okay, kalau pengurangan hutang ragu pula, okay let's say kita katakan PHR yang tak dapat dikutip tu adalah 350 saja. Okay, tak payah kira lain. Okay, lepas tu bila kita buat adjustment, contohnya kita dah buat adjustment 4%, tiba-tiba dia sebenarnya 200 sahaja. Kalau keadaan macam ni dia berkurang ke dia bertambah? Berkurang. Ya, bila berkurang awak kena cari beza dia berapa? Berapa beza dia? 150. Betul ke tak? So berkurang 150. So pengurangan ini merupakan hasil. Okay, maksudnya dekat sini kita anggarkan tak dapat kutip tu 350. Sebenarnya yang tak dapat kutip tu 200. 150 ni kita berjaya kutip. So berjaya kutip itu merupakan hasil lah. Itu boleh faham tak? Boleh. Okay, so kita tengok contoh dulu macam mana. Okay, so contoh satu anda dikehendaki melengkapkan jadual di bawah. Okay, yang ini tahun kewangan dia lah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Ini jumlah PHR. Okay, jumlah PHR direkodkan di mana? PHR, rekod kat mana? Jumlah PHR. PKK. Okay, kalau jumlah hasil ataupun belanja, rekod dekat untung rugi. So itu kena tahulah. Alright. Okay. So sekarang ni awak tengok. Okay, ini merupakan tahun pertama. Bila tahun pertama, okay, 1,000 ini juga merupakan belanja lah. Sebab yang ini dia dah kira siap-siap. So ini merupakan belanja. So dekat sini awak akan tulis je lah 1,000. Okay, yang ada pengurangan dengan pertambahan itu adalah apabila ada perbezaan. Maksudnya tahun kedua dengan tahun pertama dengan tahun kedua dengan tahun ketiga dengan tahun keempat. Itu maksudnya. Okay, sekarang ni tahun pertama, okay, dia merupakan belanja lah sebab kita tak boleh nak compare. Dekat atas ni tak ada nilai. So 1,000 ni juga merupakan belanja. Maksudnya ini adalah hutang ragu.
Okey, so sekarang ni awak tengok tahun pertama dengan tahun kedua. Okey, tahun pertama awak 1,000, tahun kedua awak 1,500. Bertambah ke berkurang? Bertambah. So bertambah. 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 Bertambah berapa ratus? 200. 200. Yeah, so pertambahan awak akan letak dekat sini lah 200. Okay, awak tengok pertambahan, tengok balik dekat atas. Pertambahan ini dia merupakan belanja. Kalau pengurangan dia merupakan hasil. So untuk 200 ni nak letakkan dekat mana? Dekat sini ke dekat sini? Pengurangan ke pertambahan? Tambahan ragu. Ya, so awak akan letak Tambahan. ya 200. Okay, lepas tu awak compare pula tahun kedua dengan tahun ketiga. Berkurang ke bertambah ni? Berkurang. Ya, berkurang berapa? Cari beza dia. 350. 350. So pengurangan kita rekod di mana? Pengurangan lah merupakan hasil. Macam tu 350. Tak letak tambah tolak tu pun tak apa, tak nilai je. And then yang kedua, yang terakhir, okey daripada tahun ketiga 850, tahun keempat dia 1,100. Dia bertambah ke dia berkurang ni nilai dia? Bertambah. Tambah. Bertambah sebanyak berapa? 250. 250. 250. So boleh faham tak? Pengurangan itu merupakan hasil, pertambahan itu merupakan belanja. Boleh faham tak benda tu? Boleh. Betul. Maksudnya kalau pertambahan tu jumlah hutang yang kita tak dapat kutip tu makin bertambah. Maksudnya kita rugilah. Sebab itulah pertambahan itu adalah belanja sebab kita rugi. Tapi kalau macam kes yang ini, okey, mula-mula kita assume tak dapat kutip lebih banyak. Tapi sebenarnya kita dapat kutip sikit je. So kita berkuranglah nilainya. So itu merupakan hasil. So contoh yang kedua ni serupa saja, contoh ketiga ni pun serupa saja. Tapi tak apalah kita tengok saja. So macam biasa PHR merupakan catatan kontra kepada PKK. So kita akan kepada ABT. So kita akan rekod dekat PKK pengurangan yang pertambahan dan pengurangan dekat untung rugi. Okay, so bagi tahu cikgu tahun pertama ni dia merupakan pertambahan ke pengurangan? 2,300 ni. Pertambahan. Pertambahan. So ini 2,300. Yang kedua ni pertambahan ke pengurangan? Pengurangan. Pengurangan berapa? 200. Betul. And then yang ketiga pengurangan ke pertambahan? Pengurangan. Pengurangan berapa ratus? 200. 100 juga. And then yang terakhir pengurangan ke pertambahan? Cikgu pengurangan. Sini. Then yang terakhir Pertambahan. tambahan sebanyak 500. 100. So macam tu je lah. So soalan nombor 3 ni kita skip saja. Kita tengok yang betul punya soalan. Betul punya soalan macam ni. So untuk soalan peruntukan hutang ragu, okay, dia akan bagi dekat awak dalam bentuk macam ni lah. Dia akan bagi nilai ABT, dia akan bagi maklumat PHR. So kerja awak kira sajalah. PHR berapa? 20,000 darabkan dengan 6%. Dapat berapa? 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 1,200. Ya, nilai dia adalah 1,200. Itu saja yang awak kena kira. So bila PHR, bila kita kira PHR, dia ada dua benda tau yang terlibat. Yang pertama adalah hutang ragu. Bila kita kira PHR, maksudnya dalam arti kata lain, kita kira juga hutang ragu. Dan kedua adalah peruntukan hutang ragu. Okey, so dekat sini nilainya samalah 1,200. 1,200. Yang pengurangan dengan pertambahan itu apabila dalam soalan tu dia dah ada PHR macam soalan nombor 5 ni. Okay, so kita tengok soalan yang kedua. Okay, sama juga dapat soalan macam tu pecah dua. Okay, hutang ragu. Okay, ataupun pertambahan hutang ragu ataupun pengurangan hutang ragu. Dekat sini PHR. Ini boleh faham? Bila kita buat soalan yang berkaitan dengan PHR, ini dia punya. Maksudnya awak belajar kan setiap pelarasan ada yang kena rekod dekat APUR, ada yang kena rekod dekat PKK. Betul ke salah? Betul. Betul kan? Dia memang ada dua tempat. So dekat APUR nama dia sama ada hutang ragu
pertambahan hutang ragu ataupun pengurangan hutang ragu. Okey, dekat PKK namanya adalah PHR. Okey, so untuk soalan yang ini, bila awak tengok soalan nombor 5 ni, okey, dalam imbangan duga dia ada data akaun belum terima. Dalam masa yang sama dia ada data peruntukan hutang ragu, betul? Betul. Nampak tak? Okey, kalau dia ada dua data ni, dia punya jawapan adalah sama ada pertambahan ataupun pengurangan. Yang tu jelas? Jelas. Awak yang kena tentukan, nanti saya ajar. Tapi macam soalan nombor 4 ini, dalam imbangan duga dia tak ada peruntukan hutang ragu. Sebab itu saya pecah macam ni. Dekat APUR namanya hutang ragu, dekat PHR namanya, dekat PKK namanya PHR. Boleh? Tapi untuk soalan nombor 5, okey, kalau dalam imbangan duga dia ada peruntukan hutang ragu, dia punya jawapan dekat APUR adalah sama ada pertambahan hutang ragu ataupun pengurangan hutang ragu. Yang tu boleh dapat dulu? Boleh. Okey, so macam mana awak nak tentukan dia pertambahan ke pengurangan? Okey, kita akan comparekan dengan nilai yang dia dah bagilah. Okey, so ini yang dia bagi, kita kena kira sendiri. Yang kita kira adalah 10,000 darabkan dengan 5%. So berapa ni? Berapa? 500. 500. So awak kena compare nilai PHR yang dia bagi dengan PHR yang awak kira. So dia bagi 3,5, yang kita kira 500. Berkurang ke bertambah? Bertambah. Bertambah berapa persen? Kurang. Kau dia Berkurang. betul. 3,5 bagi 500. Bertambah ke berkurang? Bertambah. Berapa? Bertambah. Berapa? Saya tanya berapa? 150. Ya, 150. Awak kena tahu berapa. So sekarang ni jawapannya apa? Hutang ragu, pertambahan, pengurangan. Penambahan tak ragu. Ya, betul. Pertambahan. So, jawapan dia adalah pertambahan. So saya bulat ni. So jawapan dia adalah ini. Pertambahan hutang ragu sebanyak 150. Hasil ke belanja ni? Pertambahan ni. Belanja. Ya, tu awak kena ingat. Ini adalah belanja. So kita tengok soalan yang nombor 6 pula. Sama juga soalan dia. Alright. Merah lah. Okey, so sama juga ABT awak 30,000, peruntukan hutang ragu awak 1,700. Okey, awak kira dulu PHR yang awak kira berapa kalau 5%? 30,000 darab 5%. Dapat berapa? 1,500. 1,500. So bandingkan. 1,500. Betul, 1,500. So bandingkan. Mula-mula 1,007, dia jadi 1,005. Bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang sebanyak berapa? 200. Ya, so ini adalah 200. namanya pengurangan. Pengurangan hutang ragu. Ya, hutang ragu. So ini hasil ke belanja? Hasil. Itu awak kena ingat ni, hasil. So hasil letak dekat hasil lah. Okey, contoh 7. Contoh 7 ni dia ada pula elemen hutang lapuk. Tadi kita kata hutang lapuk merupakan hutang yang kita tak dapat kutipkan. Alright. Okey. So awak akan jumpa dua bentuk soalan tau. Satu hutang lapuk di atas, satu hutang lapuk di bawah. Nampak nombor 7 dengan nombor 8 ni ada perbezaan, nampak ke tak? Nampak. Okey, so awak dengar betul-betul Kalau hutang lapuk di atas ini, bila awak nak kira PHR yang baru, awak tak payah tolak hutang lapuk di atas ni. Maksudnya ambil terus 5% darab dengan 10,000. Dapat berapa? Awak kira sendiri. 500. Okey, so bandingkan. Lepas tu bandingkan macam biasa. Bertambah ke berkurang? Daripada 380 jadi 500. Bertambah sebanyak berapa? 120. Betul ke tak? 120. Ya, so ini adalah 120. So ini adalah pertambahan Penambahan tak ragu. hutang ragu. So hasil ke belanja? Belanja. Ya, betul. So ini adalah belanja. Okey, ini bila hutang lapuk dia duduk atas.
Faham Okey, yang soalan nombor 8 ni, hutang lapuk dia duduk dekat maklumat tambahan. Kalau hutang lapuk duduk dekat maklumat tambahan, macam mana awak nak kira PHR dia adalah awak kena ambil ABT tolak dulu dengan hutang lapuk. Okey, tolak dulu baru awak boleh darab dengan berapa persen. So dalam soalan ni ABT awak berapa? 10,000. Berapa hutang lapuk dia? 200. 200. Ya, tolak dulu baru darabkan dengan 5%. So dapat berapa? Kat sini awak. 9,800. Oh, biar betul. 490. 490. Tengok nilai pun boleh tahu. So 490. Ah. So kerja awak comparekan lah. Comparekan. Comparekan 780 dengan 490 ni. Bertambah ke berkurang? Bertambah. Ya, bertambah berapa? 110. 110. So ini merupakan pertambahan Hutang ragu. hutang ragu, dia adalah belanja. Iya, pandai. Itu maksudnya. Kisahnya, ini saya tak habis tau. Ini saya tulis dekat ni je. Kalau kitanya macam ni. Kalau kan kena buat apur PKK kan. So apur PKK. Okay, dekat apur yang atas ni, kita ambil yang bawah ni, contoh 8 ni. Ni soalan contoh 8. Okay, so dekat apur namanya adalah yang ini pertambahan pertambahan hutang ragu dekat belanja. Kalau yang ini namanya peruntukan hutang ragu. Boleh tak tu? Cikgu, Yo. kalau hutang lapuk dihapuskan tu adalah hutang lapuk terpulih kan Cikgu? No, hutang lapuk dihapuskan itu adalah hutang lapuk yang baru wujud. Sebab tu kita kena tolak dekat sini. Kalau yang contoh 7 ni, hutang lapuk dia berada di atas. Okey. Bila hutang lapuk berada dekat atas, maksudnya hutang lapuk yang 200 ni sebenarnya kita dah tolak dah daripada jumlah ABT sebelum ni. So ABT yang latest selepas kita tolak adalah 10,000. So hutang lapuk dia ada 200. Itu maksudnya. Faham? Faham. Okey, tapi untuk contoh nombor 8 ni, hutang lapuk dia berada di bawah. Berada di bawah. Bila berada di bawah, maksudnya kita belum tolak lagi. Kiranya maklumat tambahan ni dia baru wujud. Dia baru bila dia nak tutup akaun, dia baru perasan, ada lagi hutang lapuk yang kita tak tolak. Sebab itulah bila nak kira PHR, awak kena tolak dulu. Boleh? Kalau hutang lapuk berada di atas, maksudnya dia dah tolak siap-siap. Tapi kalau hutang lapuk tu berada di maklumat tambahan, maksudnya dia belum tolak lagi. Jelas? Jelas. Okey, so kita tengok contoh yang ke-9. So contoh ke-9 ni dia lain pula. Atas dia ada hutang lapuk, bawah pun dia ada hutang lapuk. So macam mana kita nak kira dia punya PHR? Sama juga, kena tolak dulu. Ambil akaun belum terima, tolak dulu dengan hutang lapuk. Ni hutang lapuk yang dalam mana? Yang ini maklumat tambahan. Baru darab dengan percentage dia. Cuba kira dapat berapa? Akaun belum terima awak 15,000. Tolak dengan hutang lapuk 600. Darabkan dengan 5%. Dapat berapa? 720. 720. 720. Saya conteng kat sini lah sama dengan 720. So sekarang ni kerja awak comparekan berkurang ke bertambah? Bertambah. Bertambah sebanyak 20. 120. So ini adalah pertambahan. Pertambahan hutang ragu. Hasil ke belanja? Belanja. Ya. Tapi bila dalam soalan nombor 9 ni, hutang lapuk ni dia ada 600 kan? Awak kena buat adjustment tau. Bukan sekadar dengan PHR, sekali dengan hutang lapuk. Maksudnya hutang lapuk dulu 200. Lepas tu dah ada pertambahan 600, so awak kena tambahlah tepi ni. 600. So hutang lapuk yang sebenar adalah 800. Boleh? Boleh. Okey, lepas tu dekat ABT ni, tadi kan cikgu suruh tolak kan? Tolak dulu 15,000, tolak dengan 600. Ni nilai ABT yang baru berapa?
14,400. Ini kalau nak jawab dekat belakang nanti, nak senang. Boleh? Boleh tak tu? Boleh. Okey. Yang atas tadi tu cikgu lupa nak pesan. Bila dekat bawah ni ada hutang lapuk, soalan nombor 8. Atas ni tak ada hutang lapuk kan? Atas ni ada tak hutang lapuk? Soalan nombor 8. Refer balik soalan nombor 8 awak. Okey. Dekat maklumat tambahan ada hutang lapuk 200, betul? Betul. Kak Imangan Duga ada tak hutang lapuk? Tak ada. Bila tak ada, awak kena wujudkan. Letak hutang lapuk 200. Belanja dekat debit lah 200. Kenapa kena wujudkan? Sebab benda tu baru ada. So kita kena tulis jugalah. Macam contoh 9 ni saya tak wujudkan sebab dia dah ada hutang lapuk punya nama. Saya cuma tambahkan saja dekat sebelah dia. Boleh? Boleh. Okay, tengok contoh nombor 10 pula. Okay, so yang ini dia ada hutang lapuk, dia ada PHR. So macam biasalah kena buat adjustment. Okay, so untuk kira PHR yang ini, awak kena tolak hutang lapuk ke tidak? Tak payah. Tak payah. Sebab apa? Hutang lapuk bukan berada di maklumat tambahan. Hutang lapuk berada di atas. So biar je. So ambil saja ABT, darabkan dengan berapa persen. So ABT awak adalah 8,000 darabkan dengan 2%. So dapat berapa? 160. 160. So compare dua ni berkurang ke bertambah? Berkurang. Berkurang sebanyak? 90. Ya, so hasil ke belanja? Ini pengurangan. Pengurangan Hasil. adalah hasil. So settle. Tengok soalan nombor 11. Banyak ya. Soalan nombor 11, okey. Cikgu. Yo. Yang contoh 10 tu pun kena buat adjustment lah dekat peruntukan hutang lagu. Ya, betul. Yang ini nanti saya akan ajar awak macam mana kita nak adjust dekat soalan. Kalau saya, okey, bila kita dah kira 160, awak akan terus potong. Tukar 160. Gitu. Nanti saya akan ajar dekat belakang lah. Nanti saya ajar yang itu dekat belakang awak. Dekat belakang ni, sebab ini contoh dulu. Awak kena faham dulu macam mana nak tengok dia pengurangan atau pertambahan. Okay, and then contoh number saya patah balik ni atas dulu bagi tunjuk awak macam mana nak record. Starting daripada mana ini saya ajar yang pecah terus, boleh tak apur PKK? Boleh? Tengok balik contoh 4 awak, boleh? Dah ada yang tanya, so better saya ajar terus. Okay, so macam biasalah awak kena tahu dia ada dekat apur, dia ada dekat PKK. Okay, untuk soalan yang pertama ini, apa dia 1,200 ni apa? Dekat apur nama dia apa? Nama dia apa? Ada tak peruntukan hutang ragu dekat sini, dekat ABT dia? Ada tak peruntukan hutang ragu? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, nama dekat apur adalah hutang ragu. Okay, dekat PKK namanya sama. Tak kisahlah ada ke tak ada ke, nama dia PHR. Okay, nilai dua-dua ni adalah sama sebab benda ni dia baru wujud. Okay, so 1,200, 1,200. Okay, yang itu boleh faham? Boleh. Okay, so untuk soalan nombor 5, saya pecah juga macam ni. Okay, kita dekat apur, dekat PKK. Okey, untuk soalan nombor 5 ni, nombor 5 ni kita dah ada PHR. Bila ada PHR, kita kira PHR baru, maksudnya ada pelarasan. Tadi saya bagi tahu dekat awak, bila ada adjustment, nama dia adalah sama ada pertambahan ataupun pengurangan. Ingat lagi? Ingat tak? Okey, so awak ingat. So sekarang ni saya tanya awak, soalan tadi kita dapat pertambahan ke pengurangan? Tambahan. Pertambahan. Buka balik pertambahan. So awak akan tulis pertambahan hutang ragu. Dekat mana kena catat tadi? Dekat dekat aku dekat bahagian belanja. Nilai dia berapa? Berapa yang bertambah tu? 150. 150. Nilai dia
50. Betul. Okey, dekat PKK kita kena tulis peruntukan hutang ragu, betul? Saya kata PKK tetap PHR. Okey, so sekarang ni PHR berapa nilai dia yang awak baru kira? 500. Ya, so dekat sini adalah RM 500. Awak comparekan soalan nombor 4 dengan soalan nombor 5. Sama ke tidak? Sama ke tidak nilainya? Tak sama Okey, awak kena ingatlah bila ada adjustment maksudnya nilai dekat APU dan PKK akan jadi tidak sama. Tapi kalau tiada pelarasan, awak kira saja PHR tu nilai dia sama. Kisahnya nombor 4 ni adalah tahun pertama dia sebenarnya, dia baru berniaga. Untuk contoh nombor 5 ni dia tahun kedua dia. Kita dah ada dah. Okay, and then contoh nombor 6. Okay, sama juga kita pecah dekat APUR, dekat PKK. Okay, dekat APUR apa dia? Dekat sini jawapan tadi awak dapat pengurangan, betul? Kan? Ni pengurangan kan? So awak kira dekat APUR adalah pengurangan. Pengurangan hasil ke belanja? Hasil. Ya, hasil. Berapa nilai dia? 200. Ya, 200. Dekat PKK kena rekod peruntukan hutang ragu. Berapa peruntukan hutang ragu yang awak dapat tadi? 1,500. Ya, 1,500. Nampak beza dia? Nampak. Jangan awak ingat kalau APUR 200, PKK, PHR pun 200. Tidak. Okay, contoh nombor 7 pula. Contoh nombor 7, APUR, PKK. Okay, dekat APUR awak dapat apa soalan nombor 7 tadi? Pertambahan. Ya, so tulis dekat sini pertambahan hutang ragu. Hasil ke belanja? Belanja. Berapa nilai dia? 120. Ya, 120. Dekat PKK kita rekod PHR. Berapa PHR yang awak kira tadi? 500. Ya, pandai. 500. Last, tengok soalan nombor 8. Soalan nombor 8, saya contoh yang dekat bawah ni. APUR, PKK. So tadi dekat dalam nombor 8 ni kita dapat pertambahan ke pengurangan? Pertambahan. Jadilah tulisan saya cantik sangat. So pertambahan hutang ragu. Berapa nilai yang bertambah tadi? 110. Ya, RM 110. Hasil ke belanja? Belanja. Ya, dekat PKK berapa PHR yang kita kira? RM? 490. Ya, boleh faham? Boleh. Ya, okey, pandai pun. So contoh nombor 9. Oh, saya dah habis kira. Mari kita kira balik daripada awal. Dia tak seronok, suruh awak tengok. Suruh kira balik seronok sikit. Okay, so contoh nombor 9 ni sama macam biasa. Macam saya kata tadi, so pertama sekali yang awak kena kira adalah sila kirakan dia punya PHR yang baru. Okay, untuk soalan ni nak kena tolak dengan hutang lapuk ataupun tidak? Tolak. Yang mana satu? 200 Tolak. ataupun 600? 600. Dia pandai. So ambil ABT awak, tolak dulu dengan hutang lapuk, baru darabkan dengan peratus dia. So dekat sini ABT awak 15,000, tolak hutang lapuk 600. Darab dengan 5%. Dapat berapa? 720. 700? 720. Ya, so ini 20. pertama. Ya, betul. Okey, settle. So sekarang ni kerja awak adalah pergi cari beza dua ni. Berapa? 120. Bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. Bertambah. 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 Pertambahan hutang ragu. Saya pun tak perasan. So bertambah hutang ragu sebanyak berapa? 120. 20. Hasil ke 20. belanja? Belanja. Belanja. Okey, ini adalah 720. Sekejap saya nak tukar pen lah. Nak tukar pen biru sekejap.
So dekat sini sebenarnya dah nampak dah. Awak nampak tak ni? Ni dekat mana? Rekod kat mana? Apur. Apur. Ini rekod di mana? PKK. PKK. Okay, ini adalah PHR. Macam tu je. Okay, lepas tu jangan lupa adjust dekat sini. Hutang lapuk awak sebenarnya 200 tambah berapa? Berapa lagi pertambah hutang lapuk? 600. So sebenarnya 800 nilai dia. Lepas tu akaun belum terima awak bukan 15,000 tapi 15,000 tolak dengan berapa tadi? 600. 14,400. Ini data yang baru. Maksudnya nanti awak kena rekod balik benda-benda ni. Akaun belum terima dekat PKK nilai ni bukanlah 15,000 tapi 14,400. Hutang lapuk dekat dalam untung rugi nilai dia adalah 800. PHR adalah nilai dia 720. Dekat Apur juga ada belanja pertambahan hutang ragu 120. Boleh? Boleh. Jadi kita tengok yang besar lagi kat bawah nanti. Ada berapa je lagi ni? Oi bapak banyaknya soalan dia. Contoh 10 kita padam juga. Kalau saya padam pun sebenarnya kat kertas awak dah ada kan? Sempat tak awak salin? 4. 4 sebab saya terus ni laju sikit. Okay, so tengok soalan nombor 10. Macam biasa soalan nombor 10 saya kata kira dulu PHR dia. So PHR dia kena tolak hutang lapuk ke tidak? Tak payah. Tak payah sebab hutang lapuk dekat atas, pandai. So ambil saja 8,000 darab 2%. Dapat berapa? 160. 160. So daripada 250 jadi 160. Berkurang ke bertambah? Berkurang. So berkurang sebanyak 90. 90. So ini adalah pengurangan hutang ragu. Hasil ke belanja? Hasil. Ya, hasil. Okay, lepas tu ini nilai PHR awak yang baru kan? Kan? So kalau awak nak potong terus jadi 160 pun boleh. Kalau awak tak nak potong pun tak apa. Ikut awak macam mana awak selesa. Itu saja. Contoh 11. Contoh 11 dia banyak sikit. Dia ada hutang lapuk dengan PHR. Tengok. So macam mana nak kira ABT dia? PHR dia yang baru? Sebutkan pada saya. 20,000 tolak 400. 20,000 tolak dulu 400. Okay, darabkan dengan berapa persen? 5%. Dapat berapa? 19,980. 980. 980. Bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang berapa? Berkurangan hutang 140. Hasil ke belanja? Hasil. Okay, ini nilai PHR awak. Okay, dekat sini apa lagi yang awak kena adjust sebenarnya? Akaun belum terima. Akaun belum terima kena? Tolak. Ya, betul. Kena tolak. Tolak 400. Sama dengan berapa? 19,000. Okay, lepas tu apa lagi? Tambah hutang lapuk. Ya, pandai. Tambah item hutang lapuk. Belanja kan? So dekat debit lah. Nilai dia adalah 400. Ya, itu awak kena adjust. Boleh? Contoh nombor 12. Okey, contoh nombor 12. Okey, kirakan untuk cikgu PHR yang baru dia berapa? Sebutkan. 25,000 tolak 300. Ya, 25,000 tolak 300. Okey, darabkan dengan 3%. Dapat berapa? 741. Ya, 741. Jawapan ada dah sebenarnya. Tengok pun tak apa. So, 7. Ayoyo, uduhnya. Okay, so dekat sini 7.
41. So ini bertambah ke berkurang? Berkurang. So, namanya pengurangan hutang ragu. Berapa? 149. Ya, 149 hasil ke belanja? Hasil. Hasil. Okay, kalau nak adjust dekat bila dah dapat data ni nak terus tukar pun tak apa. Pertama potong 890 jadi 741 sebab ini nilai yang sebenar yang kita dah kira. Okay, and then hutang lapuk kena buat apa? Kena tambah. Tambah 300, dia akan jadi berapa? 1000. 1000? 1000? 1050. 1050. Lepas tu ABT ada apa-apa yang kena buat? Tolak. Yes, 300. betul. Tolak 300 dulu. Dapat berapa? 24700. Boleh? Boleh. Boleh. Alright. So settle bahagian PHR. Bawahnya apa ni? Ni soalan dia tadi. So kita tengok soalan nombor 2 sekejap boleh walaupun 7 minit je lagi. So ni soalan nombor 2. Okay, so soalan nombor 2. Okay, macam biasa. Saya conteng di mana ya boleh ya? Adalah kecil. Okay, so soalan nombor 2. First kali saya conteng di sini. Apa tidak bergerak? Okay, so soalan nombor ni yang ini. So alatan pejabat disusut nilai 10% atas kos. So pertama awak kena ingatlah pecah dua apa PKK lah maksudnya. So pertama alatan susut nilai saya bagi tahu bila kita kira susut nilai dia ada dua benda kita kena rekod. Pertama susut nilai alatan pejabat, yang kedua adalah susut nilai terkumpul alatan pejabat. So ni susut nilai alatan pejabat. Yang kedua SNP. Ataupun kalau tak nak beza letaklah BSN. Belanja susut nilai alatan pejabat, susut nilai terkumpul alatan pejabat. Bagi tahu saya macam mana nak kira? 10% darab 3510. Alatan Darab. pejabat. 3510. Mana? Aku tak nampak alatan pejabat dia. Cikgu tak nampak. Mana? 3510 kan? Dapat berapa? 3? Ya. 351. 351. Ya, betul. So kerja awak yang pertama atas ni ada tak belanja susut nilai? Ada. Belanja susut nilai. Ada. Belanja susut nilai. Tak ada. Bila tak ada sila tulis dekat bawah BSN susut nilai alatan pejabat. Berapa nilai dia? 351 kan? Kan? So letaklah 351 belanja. Okay, lepas tu ingat satu lagi susut nilai terkumpul alatan pejabat. Ada tak susut nilai terkumpul alatan pejabat? Ada. Ada. 51 ni kan, tambahkan dekat sebelah dia 351. Yang baru berapa? 702. 700. 72. Itu nilai yang betul. Boleh? Kalau betul awak tengoklah, kalau salah perbaiki. Okey, kedua dia kata wujudkan peruntukan hutang ragu sebanyak 8% ke atas akaun belum terima. Ini bila dia dah bercampur, awak kena cari data tu ada ke tak. Dalam soalan dekat atas ni ada tak PHR? Ada tak PHR? Tak ada. Okey, bila tak ada, namanya apa? Hutang ragu. Ya, hutang ragu dengan PHR. Ingat So, kirakan berapa. Dekat sini atas akaun belum terima. Okey, lepas tu dalam maklumat tambahan ni pun dia tak ada mention tadi hutang lapuk kan? Tak ada kan? Tak ada cerita hutang lapuk kan? Tak ada. Kalau tak ada, kiralah terus macam biasa. Ambil saja ABT awak. ABT awak berapa? ABT darab 3200. ya 3,200 darab berapa persen? 8. 8%. Dapat berapa? 256. 256. Okey, so pergilah naik atas. Pergi tak tulis yang pertama hutang ragu. Ada tak hutang ragu atas ni? Tak ada. Tak ada. So wujudkan bawah ni hutang ragu. Nilai dia adalah 256. Betul? 6. Okey, ada tak peruntukan hutang ragu atas tu? Tak ada. Tak Tak ada. So tulis dekat bawah je PHR 256. 256 tu kredit lah sebab dia adalah syaratan kontrak untuk ABT. Kalau ABT dia debit,
So dia punya kontra mesti kredit lah. Okay, so settle soalan itu. And then tengok soalan nombor 3, belanja sebanyak 100 telah dibayar terdahulu. Maksudnya ini apa? Belanja Belanja berbayar. Belanja prabayar. prabayar. Kalau cikgu salah tulislah prabayar. So bila prabayar terlebih ke terkurang bayar? Terlebih. Kalau terlebih nak dapatkan nilai sebenar tambah ke tolak? Tolak. Tolak. So pergi cari belanja belanja ada tak ni 1850. So kena Tolak 100. tolak 100. 100. So berapa? 1750. Itu yang pertama awak kena ingat. Ni saya conteng kat sini nombor 3 yang ini ada dua. Satu belanja yang kedua belanja prabayar. Ni awak kena adjust dua nama dia. So belanja prabayar, belanja prabayar ada tak? Belanja prabayar tak ada kan? Tak ada, wujudkanlah nama kat bawah. Okey, belanja prabayar aset ke liability? Aset. Aset. So 100 ni aset, so aset dekat debit. So letaklah dekat debit macam tu. So settle, lepas tu tengok pula yang ini nombor 4 gaji. Kat mana pula cikgu nak conteng ni? Itulah nombor 4 gaji. So gaji gaji RM90 masih belum dibayar pada bulan Disember. So yang pertama dua akaun yang terlibat adalah gaji. Okey, kalau belum bayar namanya apa? Gaji? Belum bayar. Kalau belum bayar kena tolak ke tambah? Tambah. Tambah lah sebab awak tak bayar. So pergi cari gaji tambah 90. So berapa? 2,400. 2,400. So dekat sini maksudnya gaji awak 2,400. Dekat sini gaji belum bayar awak ada tak butiran dia? Tak ada. Tak ada. So wujudkan naik, dia tulis kat bawah ni tau. Tapi sebab tak muat saya tulis dekat sini. Gaji belum bayar. Belum bayar ni aset ke liability? Liability. Ya. Berapa yang kita tak bayar tadi? 90. So 90. So letak dekat sini 90. Boleh? Okay, and then seterusnya nombor 5, komisen diterima setahun. Setahun sebenarnya adalah 2,000. Maksudnya dia dah bagi nilai sebenar, dia tak bagi pun, dia tak bagi tahu awak pun dia terlebih ke terkurang. Awak yang kena tengok komisen dia bayar tu terlebih ke terkurang. So pertama sekali awak pergi tengok berapa komisen awak. Komisen ni saya highlightkan, komisen 1,500. Okey, dekat bawah ni dia kata sepatutnya komisen tu berapa? 2,000. Betul. So sekiranya dekat sini yang awak kena faham adalah komisen sebenar adalah berapa sebenarnya? 2,000. Ya, so bila awak buka sini komisen sebenarnya adalah 2,000. Dekat sini kalau awak nak tambah 500, nak jadikan 2,000 kena tambah 500 lah kan, ataupun awak nak potong terus jadi 200 pun 2,000 pun boleh sebab dia dah bagi. Ikut awak lah, awak nak potong ke terus letak 2,000 ataupun awak nak tambah 500? Potong terus sebab dia dah bagi. So potong saja, tukar 2,000. Okay, sekarang ni yang lama 1,500 tapi yang sebenar 2,000. Sebenarnya ceritanya adalah dia patut dapat 2,000 tapi dia baru dapat 1,500. 500 itu komisen belum terima ataupun komisen belum tepuk oleh. Belum terima. Ya, betul. Pandai. So dekat sini komisen belum terima. Berapa nilai dia? 500. Pandai, 500. So contenglah di bawah ini. Cikgu pun tak tahu dekat mana nak conteng dah. Kat mana aku nak conteng ni? Ya, kan muat. Rupanya tak muat. So awak conteng je lah. Tambahlah dekat sini. Komisen belum terima. Berapa? 500. Hasil ke belanja tu? Hasil aset ke liability tu? Aset. Ya, so 500 aset. Kat mana aku nak conteng lagi ni? Dah penuh dah ni Lepas tu last sekali inventory. So inventory tak ada apa-apa lah. Okay, so settle itu saja. Ada apa-apa soalan nak tanya?
Tak ada. Tak ada. Boleh. So untuk soalan number 3 ni, awak punya kelas pukul berapa? Kelas seterusnya. Hari Khamis. Bukan. Hari ni punya kelas seterusnya pukul berapa? 2. 2 kan. Okay, so tak apa. Kalau awak nak live dulu tak apa. Saya rekod sahaja. Nanti saya upload, awak tengok boleh. Siapa yang nak stay, stay lah. Tapi kalau ada pelajar yang tak nak stay, saya terang ni tak apalah. Nanti awak tengok je YouTube. Tengok macam mana saya kira benda ni. Boleh? Boleh. Sebab saya tengah rekod, saya akan rekod terang sekali dengan soalan nombor 3 lah. So nanti awak tengok betul tak yang awak kira. Kalau betul, okay, awak proceed buat sendiri akaun perdagangan dengan PKK dia. Tapi kalau awak nak stay pun boleh. Sebab lelaki, hari ni hari apa Oh, bukan solat Jumaat pun. So terpulang pada awak lah. So kelas kita sampai sini saja. So mana-mana pelajar yang nak live dulu boleh live dah sebab masa dah cukup. Mana-mana pelajar yang nak stay, nak dengar saya terang bahagian maklumat tambahan nombor 3 pun boleh, tak ada masalah. Alright. So ada yang nak stay ke? Ke dah live dah? Dah live pun tak apa, tak kisah. Saya nak tahu ada yang live ke ataupun ada yang nak stay tak? Kalau ada yang nak stay, saya terang cara macam ada orang lah. Tapi kalau semua live, saya terang macam tak ada orang lah. Dengar ke tak ni? Dengar. So awak wujud lagi ke tak ni bila saya terang soalan nombor 3? Tak tahu. Tengah fikir. Ya Allah, itu aku sabar je lah. Suka hati awak lah nak fikir ketak ke saya nak sambung kat sana. Saya anggap je lah awak tak ada Okay, so untuk soalan nombor 3, tapi kalau awak ada respon je lah So untuk soalan nombor 3, so maklumat tambahan yang diberikan kepada awak, okay, ada macam ni. Okay, perabot, PHR, sewa, upah, komisen, inventory. So semua ni awak dah belajar. So nanti tengok sendirilah betul ke tidak. So untuk soalan yang pertama, saya conteng di bawah ni lah. Senang sikit. So yang pertama sekali adalah perabot hendaklah disusut nilai 10% setahun mengikut kaedah garis lurus. So dekat sini awak kena faham awak ada dua. Yang pertama adalah susut nilai perabot. Okey, ataupun BSN lah, belanja susut nilai perabot. Dan kedua adalah susut nilai terkumpul perabot. Okey, macam mana awak nak kira susut nilai perabot? Okey, sebab dia kata garis lurus, ambil sahaja kos darab dengan peratus. So kos perabot ada berapa? 2,300. So darabkan dengan 10%. So awak akan dapat berapa dekat sini? 2,300 darab 0.1. So 230. Okay, so untuk susut nilai terkumpul perabot, awak kena buat adjustment lah sebab dekat atas ni dia dah ada 230. Sama ada awak buat dekat bawah ataupun dekat atas ni serupa saja. So saya tunjuk je dua-dua. So 230 ni yang lama tambah yang baru pun sama 230. So nilai awak adalah 460. Kalau nak adjust dekat atas, tambah saja dekat atas 230 sama dengan 460. Okay, lepas tu jangan lupa wujudkan dekat bawah ini ada belanja susut nilai perabot. Nilai dia 230. Okay, and then soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua dia kata peruntukan hutang lagu perlu diselaras 5% atas akaun belum terima bersih. Akaun belum terima. Kalau ada perkataan diselaras, maksudnya awak kena hati-hati. Refer balik awak punya imbangan duga, mesti ada butiran PHR. Sebab tu dia mention diselaras. Tapi kalau dia kata peruntukan hutang ragu diwujudkan, maksudnya dekat atas ni memang tak ada PHR. So kerja awak kena kira lah PHR yang baru. So PHR yang baru, kalau saya akan tulis macam ni, PHR yang lama.
Yang lama tu pergi ambil dekat dalam timbangan duga. So dalam soalan dia adalah 180. Tulis dulu sebab benda ni jauh. Tadi masa latihan dia dekat, senang awak nak tengok. So PHR yang terkira lah, kita kira ataupun yang baru, ambil lah ABT darabkan dengan peratus dia. So ABT awak berapa? Tengok soalan 4,300. So 4,300. 4,300 darabkan dengan berapa persen? Darabkan dengan 5%. So awak akan dapat berapa? So 4,300 darabkan dengan 0.05. So 215. So 215. So sekarang ni daripada 180 jadi 215. So bertambah ke berkurang? Dia bertambah lah. So ini adalah pertambahan hutang ragu. So sebanyak berapa? Kena kira lah sendiri. 215 tolak dengan 180. So RM35. So pertambahan ini adalah belanja. So kalau awak nak adjust dekat atas, nak conteng di atas, pertama sekali adalah sila tukarkan PHR tu, nilai dia. PHR ini bukan 180 dah, tetapi 215 yang awak kira tadi. So 180 bagi 215. Yang kedua, wujudkan pertambahan peruntukan hutang ragu ni. So pertambahan hutang ragu. So dia adalah belanja. So berapa nilai dia? RM35. Wujudkan macam tu. Itu soalan nombor 2. So untuk soalan nombor 3 pula, dia kata sewa sebanyak 300 masih belum dijelaskan. So sewa adalah belanja, dia belum bayar. So ini adalah sewa belum bayar. So apa yang awak kena, yang terlibat ada yang pertama adalah sewa. Dan kedua adalah sewa belum bayar. Sewa belum bayar dekat sini berapa? Dia dah nyatakan 300. Letak je lah dekat sini 300. Tapi kalau sewa saja kena buat adjustment lah. Sewa belum bayar maksudnya awak kena tambah. So, kena bayar hutang awak, maksudnya belanja awak bertambah. So pergi tengok dekat sewa 4,300. So tambah dengan 300. So sewa awak sebenarnya adalah, betul ke ni? Bukan 1,540, 1,540 lah. Ya Allah, tak hilang. Okay, so sewa awak sebenarnya adalah 1,540. So tambah dengan 300. So sewa awak sebenar adalah berapa ni? 5,678. 1,840. Kalau awak nak tulis dekat bawah ni, ambil lah yang lama tambah adjustment, tambah tu. So yang lama tambah yang adjustment awak lah. Lama awak tadi 1,540 baru 300. So dapat 1,840. Terpulang pada awak lah nak conteng kat atas ke kat bawah. Kalau saya dekat atas je. So dekat sini sewa, butiran sewa kita dah ada, tapi sewa belum bayar tiada. So awak kena wujudkan sewa belum bayar. So nak conteng di mana? Saya conteng dekat atas lah Sewa belum bayar. So sewa belum bayar adalah kategori liability. So liability credit. So berapa nilai dia tadi? 300. Okay, and then upah dan juga gaji 250 telah dibayar terdahulu. Maksudnya bila terbayar terdahulu, maksudnya dia bayar lebih. So bila bayar lebih, kita tolak untuk dapatkan nilai sebenar. So untuk soalan nombor 4 ni, saya conteng di bawah ni. Okay, so apa yang terlibat? Yang pertama adalah akaun upah dan juga gaji. Yang kedua adalah upah dan gaji belum terperoleh. Bila kita bayar lebih, namanya belum terperoleh. Bila kita bayar kurang, namanya belum bayar. Okay, so kita kena carilah berapa upah gaji, nilai sebenar. So tadi saya dah cakap kalau kita bayar terlebih, kita kena tolak. So cari dulu upah dan gaji punya nilai asal berapa. Dekat sini 3,000. So
So kena buat apa? Tolak. Tolak berapa? Tolak sebanyak 250. So berapa? Jawapannya adalah 2750 ke? 3,000 tolak 250. 2750. So dekat sini 2750. Kalau awak nak tulis dekat bawah pun boleh. Macam biasa tulis yang lama dulu 3,000. Yang dia bayar adalah 250. So 2750. So untuk upah dan gaji belum bayar, dia belum tepuk oleh 250. Tentu. So butiran upah dan juga gaji belum tepuk oleh ni tak ada dekat atas. So awak kena wujudkan lah. Conteng je lah dekat mana-mana. Saya conteng je lah dekat atas ni Upah and gaji belum terperoleh. So itu adalah kategori liability. Sebanyak 300 juga. 250. Letak 250. And then yang terakhir sebelum inventory adalah komisen RM80 belum diterima. Masih belum diterima. Komisen adalah hasil belum diterima. So nak dapatkan hasil sebenar komisen kena buat apa? Kena tambahlah dekat sini. Okay, so pergi cari komisen awal 620 tambah dengan 80. So nilai komisen sebenar adalah 700. Okay, dalam masa yang sama kena wujudkan komisen belum terima 80. Ni pun saya tulis dekat atas lah sebab tak muat. So komisen belum terima 80. So komisen belum terima adalah hasil. Itu kalau awak nak adjust dekat imbangan duga lah. Tapi kalau awak nak tulis dekat bawah, dekat mana aku nak conteng, dekat sini. So nombor 5 yang terlibat adalah komisen dan kedua adalah komisen belum terima. So komisen tadi berapa? Nak dapatkan nilai sebenar, ambil yang lama komisen tadi saya dah kira 620 lah. 620 tambah 80. So nilai dia 700. Komisen belum terima 80. Betul tak? Okey, betul. Sama je. Untuk inventory macam biasalah, inventory akhir ambil yang paling rendah, jawapan dia 6,200. So itu saja. So awak boleh sambung buat sendiri dia punya apur PKK. Jawapan dia dah ada tau. Jawapan dah ada. So awak buat sendiri. Okey, lepas tu barulah tengok betul tak jawapan awak tu. Okey, so soalan awak, soalan exam awak saya bagi tahu awal keluar macam ni, sebiji. Tapi bukan soalan ni lah. Cuma saya keluarkan apa yang saya ajar lah. Yang saya dah ajar adalah pengiraan PHR, susut nilai dan juga selarasan ekonominal. So itu saya akan masukkan lah. So basically soalannya pattern dia macam ni. So awak boleh try buat dulu. Try soalan 2 dengan soalan 3 imbang ke tidak. So itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.